untuk kita menyediakan slide pembentakan menggunakan aplikasi Canva, kita perlu terlebih dahulu menuju ke laman Canva. Laman aplikasi Canva ini, kemudian kita tekan Canva. Baik, untuk saya telah pun memiliki akaun saya sendiri. Ini adalah akaun saya dan saya tidak perlu untuk memasukkan email dan juga password ke dalam akaun berkenaan. Maka saya tidak perlu meletakkan apa-apa kata laluan dan sebagainya. Namun bagi pengguna baru, guru-guru perlu menyediakan satu akaun baru, iaitu dengan menyediakan email dan juga kata laluan. Email yang perlu digunakan adalah email derima. Baik, kita terus pergi kepada cara untuk masuki aplikasi berkenaan. Ialah caranya. Jadi sekarang ini saya akan terus memilih sahaja akaun saya dan saya akan terus memasuki aplikasi ini menggunakan akaun yang sedia ada. Dan apabila kita telah pun memasuki aplikasi ini, kita akan dapati terdapat beberapa fitur di sini. Dan untuk pengguna-pengguna khasnya seperti cikgu-cikgu sekalian, cikgu-cikgu telah pun diiktiraf sebagai pengguna yang mendapat gelaran premium. Baik, apabila pengguna gelaran premium adalah berfungsi untuk tujuan pendidikan, maka kita boleh menggunakan semua aspek di dalam Canva. Guru akan lihat terdapat beberapa butang, iaitu Home, Templates, Features dan juga Learn. Baik, kita akan pergi kepada Education Presentation, manakala kita nak menghasilkan slide pembentangan untuk pendidikan. Sebelum ini, biasa untuk slide kita akan menggunakan pautan ataupun pelantar yang khusus, iaitu perisian Microsoft PowerPoint. Dan agak sukar sebab kita kena copy, paste dan sebagainya, agak sukar. Tetapi apabila kita menggunakan aplikasi Canva, nampak dia mudah. Dia ada template, sedia ada elemen yang kita boleh tambah, gambar-gambar yang kita boleh tambah dan sebagainya. Kita boleh memuat naik gambar-gambar kita dan juga kita juga boleh memuat naik teks yang sedia ada dan banyak lagi elemen-elemen lain. Baik, jom kita sekarang ni kita akan pergi yang pertama, iaitu cara untuk kita menghasilkan maklumat mengenai slide berkenaan. Jom kita pergi, kita pilih kepada template terlebih dahulu. Dan di bahagian template ini, lihat kepada mana template yang hendak saya gunakan. Baik, misalnya kita nak mengajarkan adjektif perasaan, maka kita gunakan template ini. Okey, ini dia template-nya. Baik, jadi kita tekan saja di sini. Kita hanya perlu mengedit saja. Jadi saya ubah kata adjektif perasaan. Baik, itu dia cara dia. Kata adjektif perasaan, kita boleh ubah size berkenaan. Baik, seterusnya di bawah ni saya cuba buat kelas bersama Cikgu Amir 5 Omega Bahasa Melayu. Okay, itu misalnya. Jadi dan perkara-perkara ini kita boleh ubah. Sekiranya kita nak warna-warna berkenaan berubah kepada warna yang hendak kita mahukan, kita boleh ubah. Misalnya inilah cara untuk saya mengubah warna. Ini cara dia. Untuk kita mengubah warna keseluruhan, kita boleh tekan sebegini. Okey, tekan sebegini. Kita boleh ubah warna. Baik, saya akan ubah warna satu saja. Ini cara dia. Okey, itu dia. Kita pilih warna yang sebelumnya, seperti yang tadi ditetapkan sebelumnya. Kalau kita nak ubah balik kepada asal, kita tekan ni. Ini adalah keadaan asal. Inilah keadaan asal. Baik, kita akan ubah kepada warna baju. Mungkin diubah kepada warna yang lebih terang, yang lebih cerah. Ini dia warna yang kita boleh guna. Itu dia. Dan kemudian ni, baju berkenaan kita boleh ubah kepada warna yang hendak kita gunakan. Mungkin warna-warna yang hendak kita gunakan lebih menyerlah dan sebagainya. Bukan saya, kita kena menekankan aplikasi Casper. Jadi bila kita menggunakan warna-warna tu, kita mestilah menekankan kepada beberapa warna yang kita tekankan. Okay, selesai. Itu je baju warna-warna yang kita gunakan. Baik, dalam penggunaan warna ini, ini adalah keadaan dia yang akan terhasil. Baik, sekarang ini cara untuk kita mengubah kepada keadaan presentasi yang akan wujud. Cara dia senang saja, yang mana kita boleh terus pergi kepada tekan kepada butang present. Okay. Kemudian kita present. Okay. Kalau untuk kita menghantar pautan kepada murid-murid, kita tekan copy link.
copy dan kemudian kita hantar saja kepada murid-murid melalui WhatsApp dan sebagainya. Jadi kita buka kepada aplikasi WhatsApp ataupun ke Google Classroom dan kemudian kita boleh menghantar pada murid-murid berkenaan. Baik, kita kembali semula. Ni kita tekan saja butang present. Saya tak langsung dapat present dah. Itu dia. Ni dia akan keluar. Baik, ini adalah cara pertama. Okey, baik, seterusnya kedua saya akan tunjukkan cara bagaimana hendak kita menghasilkan video YouTube, meletakkan video YouTube tanpa memuat naik video YouTube berkenaan. Sebab kalau kita guna aplikasi maafkan saya, perisian Microsoft PowerPoint, kita kena memuat naik video YouTube dan dia agak susah dan sukar, betul. Jadi sekarang ni senang saja. Kita pergi pada butang di bahagian tepi ni, pergi kepada more, tekan ke YouTube. Baik, dan kemudian kita tekanlah video apa yang kita mahukan. Contohnya misalnya kata adjektif perasaan. Ini dia kata adjektif perasaan. Kita ambil saja video dari YouTube. Dan seelok-eloknya jika cikgu-cikgu sekalian ada video yang tersendiri, boleh gunakan video berkenaan. Baik, untuk keadaan sebegini, jikalau saya tidak mahu latar belakang sebegini, saya boleh mengubahnya. Pergi semula kepada bahagian template. Kita pilih template apa yang kita mahukan. Misalnya, saya hendak memilih template melibatkan ini. Saya ambil template ini, saya ambil template yang ini. Okey, baik, ini. Jadi kita akan buang beberapa bahagian. Kita letakkan di sini. Kita nyatakan video kata adjektif perasaan. Itu dia, dah selesai. Baik, dan kemudian kita akan ambil pula kepada tekan kembali kepada more, ambil YouTube, tekan ni. Itu telah pun terpapar di situ. Untuk kita menampakkan keadaan yang lebih moden, kita tekan elements, kita tambah television. Okey. Dan television ni dia ada all photos graphics. Saya lebih sarankan cikgu-cikgu sekalian menggunakan grafik. Okey, ni dia. Ataupun untuk all, kita boleh tambah juga ni. Kita boleh menambah GIF. Kita letakkan GIF tu di sini. Dan kemudian untuk TV itu kita gunakan TV ni. Itu dia. Baik, sekarang ni manakah TV ni berada di bahagian depan, betul? Untuk kita letakkan TV di bahagian belakang, kita kena tekan butang kiri. Maafkan saya butang kanan, kita akan send backward. Send lagi sekali ke backward. Itu dia. Dah selesai. Kita akan mengubah saiz. Itulah caranya. Jadi untuk kita menayangkan video ini senang saja. Okay, kita kembali kepada slide yang pertama. Tekan present. Kita present tayangan. Baik, kita tekan butang ini. Itu dia. Jadi kita tekan di sini. Saya tak langsung caranya. Baik, sekarang ini kita akan pergi semula kepada yang ketiga, iaitu kita akan menghasilkan lagi satu yang dinamakan sebagai penghasilan infografik. Baik, seperti biasa tekan saja butang tambah. Ini adalah bahagian untuk infografik. Kita nak masukkan infografik untuk set induksi kata adjektif. Baik, saya akan tunjukkan contoh yang telah saya hasilkan. Inilah contohnya. Baik, untuk contoh kata adjektif yang telah saya hasilkan, ini adalah slide yang telah saya hasilkan sebelum ini untuk kata adjektif perasaan ketika pembelajaran dengan murid-murid. Untuk set induksi, saya menggunakan ni. Okey, ini adalah set induksi yang telah saya hasilkan, iaitu jom padankan cuaca dan diri anda. Jadi macam mana untuk cara kita menghasilkan slide sebegini? Okey, tak mengapa. Saya akan copy slide ini. Kita akan lihat cara untuk kita menghasilkan benda ini. Pergi kepada template. Template yang sedia ada. Ini dia. Okay, baik, kita akan pilih kepada template yang ada, ini. Dan kemudian kita akan tulis di sini, permainan padankan cuaca dan diri anda.
Jadi apabila kita mengajar murid-murid tentang kata adjektif tu, kata adjektif perasaan tu, mereka boleh tengok cuaca kat luar. Kalau cuaca hujan, maksudnya kita sedih. Kalau cuaca uh, ceria, cuaca yang indah, matahari menyinar, maksudnya kita gembira dan sebagainya ni. Jadi bila kita guna macam ni, kita boleh letakkan beberapa elemen lah untuk menjadi kelihatan sebegini. Ini saya ambil daripada bahagian elemen. Kita ambil dekat sini weather. Okay, weather. Kemudian kita tekan enter. Dan kita lihat pada grafik. Kerana grafik lagi banyak yang cantik. Itu dia. Kita letakkan di sini. Kita ubah kedudukannya sebegini. Gitu. Dan bawah ni kita boleh ubah kepada arahan. Misalnya tak ni arahan cuaca dan diri anda. Ini cara dia. Dan ini permainan ni dia boleh interaktif. Misalnya baik murid-murid, sekarang ni jom padankan cuaca. Baik, untuk cuaca kelabu. Okey, ini adalah cuaca apa? Hari cerah pada hari ini. Jadi ini perasaan gembira ni. Terus ada di situ. Inilah contoh infografik yang kita boleh hasilkan. Maka jelaslah bahawa dengan menggunakan aplikasi Canva ini, kita dapat menghasilkan beberapa perkara, iaitu pertama adalah melalui penerangan asas. Ini adalah gambarnya. Kalau lihat di sini, ini adalah gambar penerangan asas kepada perkara berkenaan. Ini penerangan asas kata adjektif perasaan. Kita lihat di situ. Kemudian kita akan pergi terus kepada aktiviti set induksi. Ni set induksi. Terus kepada jom padankan cuaca dan diri anda. Ini dia set induksi. Dan untuk penerangan, kita boleh menggunakan apa? Kita boleh meletakkan, atau dalam bahasa Inggerisnya embed video YouTube. Ini dia. Jadi kita boleh present. Tekan present seperti biasa. Itulah video akan terhasil. Itu. Jadi senang saja. Kalau kita guna Microsoft PowerPoint, dia akan mengambil masa lama, tapi dengan menggunakan gambar dia ambil masa sekejap. Selamat mencuba. Terus kepada aktiviti seterusnya, cara untuk kita merakam video kita menggunakan aplikasi Canva. Sekian, terima kasih daripada saya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, pada hari ini saya akan menunjukkan satu sesi tutorial bagaimana cara untuk kita merekod video pengajaran menggunakan aplikasi Canva. Macam mana kita nak rekod video sambil-sambil tu nak baca slide pengajaran. Okey, jom saya tunjukkan satu persatu. Sangat mudah. Yang pertama, ini merupakan slide yang telah pun kita bina. Jadi ini bererti kita perlu menyiapkan slide pengajaran kita terlebih dahulu. Saya gunakan slide saya untuk pengajaran bahasa Melayu. Cara dia, selepas kita siapkan slide, kita perlu menekan butang titik 3. Perasan tak ada butang titik 3 ni? Lepas tu tekan dekat sini. Bila kita tekan, akan nampaklah butang present and record. Okay, kita tekan present and record. Setelah kita tekan, dia akan keluar paparan skrin. Record yourself semua ni kan. Jadi kita semua perlu pergi ke mana? Kita semua kena pergi tekan dekat go to recording studio. Okay, terang, kita tekan. Kita tunggu dulu, kita tekan dekat go to recording studio. Terlihat bagaimana hasilnya ataupun macam mana ni kita nak record muka kita sambil baca slide, betul tak? Jadi selepas awak tengok dekat sini, kita akan dinyatakan notifikasi set your camera and microphone. So kita akan tekan dekat start recording. Okay, kita tunggu sekejap. Okay, ini bererti keluarkan gambar kita. Okay, inilah gambar kita yang akan kita record nanti. Untuk makluman semua, menggunakan Canva, video pengajaran yang terhasil dalam bulatan tau. Kita tak boleh ubah petak ke,
segitiga ke bentuk lain tak boleh ubah, dia memang ada satu bentuk ni je, bentuk bulat. Okay, jom kita tengok. Tekan start recording. Dia akan tunjukkan masa 3, 2, 1. Kemudian bermulalah sesi record kita. Jadi apa yang kita perlu tahu kat sini, kalau kita perasan dekat sini ada saatnya. Jadi sekarang dah 12 saat kita record. Kemudian perasan tak ada butang pause. Okey, kalau pause ni contohlah kita semua nak cakap apa isi pengajaran kita tapi terlupa. Contoh kan kita mainkan slide. Lepas tu terlupa nak cakap point utama lupa, kita pun tekan butang pause. Bila pause bermaksud video kita berhenti record. Jadi cikgu-cikgu atau siapa sahaja yang tengok video ni, kalau kamu nak record, lepas tu kamu terlupa idea apa, kamu berhenti dulu sekejap, kemudian sambung balik, resume balik kita punya rakaman untuk baca kita punya slide. Jadi kalau kita perasan juga kat sini, kita tekan je butang untuk next slide. Jadi dia akan beralihlah kepada next slide. Kita tekan kat sini sahaja. Sangat mudah menggunakan aplikasi Canva untuk merekod pengajaran guru. Dan pengajaran guru yang kita record ni, kita boleh gunakan untuk pengajaran tidak segerak dan kita berikan link kepada murid untuk murid akses video pengajaran kita. Okey, jadi macam tu sajalah cara untuk merekod video pengajaran menggunakan aplikasi Canva. Okey, saya end recording. Bila kamu semua tekan end recording, maknanya kita dah habis record kita punya video pengajaran. Kita tengok macam mana hasilnya. Okay, mula-mula Canva akan upload kita punya video. Jadi kita tunggu sahaja selepas Canva siap upload video ni lah. Ni perasankan kosong lagi. Lepas siap, sekarang ni tengah proses. Kita tunggu dulu dia proses. Biasanya menggunakan capaian internet yang stabil ataupun yang laju akan membantu lagi lah untuk kita menggunakan Canva dengan lebih efisien dan efektif. Okey. Dah pun siap video kita. Kita tengok macam mana dia jadi nanti. Perasan akan keluar your recording link is ready. Dekat sini lah pentingnya. Okay, saya nak ingatkan cikgu-cikgu atau siapa saja yang menonton video tutorial saya ni, kita kena tekan copy link. Kenapa copy link? Copy link ni bermaksud bila melalui video pengajaran yang telah kita hasilkan di Canva, bagaimana kita nak kongsikan video tersebut, kita hanya perlu copy link sahaja. Kita copy link, kemudian kita hantar kepada audiens yang kita nak mereka lihat video kita tu. Kat sini juga cikgu-cikgu akan ada save and exit dan butang download. Biasanya akan selamat kita download lah. Kiranya video pelajaran kita tu di-download ke dalam laptop kita ataupun PC kita. Bila kita download tu bolehlah jadi simpanan kita, betul tak? Tapi kalau cikgu-cikgu rasa macam dah siap record semua, lepas tu tak sempat nak upload kat YouTube ataupun memerlukan masa yang singkat sahaja, cikgu-cikgu tak sempat nak upload kat mana-mana, jangan risau, hanya perlu copy link. Ingat, copy link kemudian paste sahaja ke WhatsApp atau Telegram dan hantar kepada murid-murid atau audiens yang awak minta mereka tengok video awak tadi tu. Jadi dekat sini saya suka untuk saya ingatkan, link ni kita perlu simpan lah supaya kita dapat mengakses video pengajaran kita tu. Kalau terhilang link ni susah lah, lupa dah macam mana video kita tadi tu. Jadi untuk langkah selamat, yang pertama copy link dan pastikan link yang kita copy ni disimpan di ruangan WhatsApp peribadi kita atau sebagainya. Dan yang kedua sebagai orang kata backup plan lah. Okay, backup plan kita boleh download video pengajaran kita ini dengan menekan butang download. Itu sahaja untuk sesi tutorial macam mana cara nak record video menggunakan
Canva. Harap bermanfaat dan membantu semua. Assalamualaikum. Bye.